Sambil itu Puan Zabidah akan bantu kita untuk menerima masuk rakan-rakan yang masuk waktu ni. Dan seperti biasa saya akan mutekan dulu, mute all, supaya kalau ada bunyi luaran tu dia akan tapislah sikit ya. Walau macam mana pun kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Hari ini saya akan mengambilkan ayat yang kita kongsikan semalam dan saya akan kongsikan untuk pengenalan kepada kalimah yang terakhir tu ya, fattaquni ya. Kita dah habis anziru tu, kita dah habis semalam. Ya, kita akan melihat habiskan dengan kalimah yang hujung sekali tu. Saya kongsikan skrin sekarang. Okey, terus kepada korpus macam biasa. Kita sekarang ni di dalam ayat yang ni lah ya. Ayat anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun ya, iaitu ayat 16 iaitu surah An-Nahl ayat kedua ya. Ilaha tu ialah kalimah yang ke-15 di dalam ayat tu, bermakna sebelum ini ada perenggan-perenggan lain ya sebelum anziru tu. Kalau kita nak tengok ayat tu sepenuhnya, kita tekan di sini. So, dia akan bawa, inilah ayat tu panjang sebenarnya. Jadi dia bermula dengan anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. So dia bermula dengan di sinilah yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi. Tu dia permulaan ayat tu ya. So ayat tu permulaan ni, sebab itulah kalimah ni adalah kalimah yang ke-15 dalam ayat ini. Bermakna kalau kita bilang daripada yunazzilu kalimah pertama ni, ilaha ni adalah kalimah yang ke-15 ya. So sekarang ni kita terus saja kepada yang lain tu tuan-tuan dah tahu pun ya, kita dah jemput annahu, kita sudah bincangkan sebelum ni. La ilaha illa, itu pun kita sudah bincangkan. Ana tu bermakna akulah ya, tidak ada Tuhan melainkan aku, Allah. Maka Allah kata fattaquni. Fattaquni ini adalah fi'il amar ya. Jadi kita ambil yang ni dulu, kita betulkan penulisan dia sekali lagi. Pergi ke leksi logos sekali lagi dan kita lihat penulisan ni. Lepas tu saya akan pecahkan dia, komponen dia apa dia ya. Yang pertama sekali fattaquni, yang ni kita betulkan, iaitu dia bukannya alif tapi hamzah wasal, sebab dia fi'il amar ya. Fi'il amar, fattaquni ya. Fattaquni, kalau saya pecahkan dia untuk tuan-tuan lebih mengenal, sebenarnya yang pertama sekali komponen ialah komponen fa ni lah ya, fa. So kita kopikan kat situ ya. Lepas tu komponen yang kedua apa dia, bermula dengan hamzah wasal ni ya, itu komponen yang kedua, iaitu fi'il amal yang jamak. So kita ambil situ, bawa ke sini. Okey, tetapi asalnya dia ada waw alif ziyadah ya. So masukkan alif ziyadah. Itu asal dia sebelum dia dimasukkan nun ni ya. Nun tu itu dia. Campur dan akhir sekali ni lah. Okey. Ni pada asalnya dia ada ya mutakallim ya. Dia ada ya mutakallim, ya yang tidak berbaris. Itu asal dia ni. Itu aku tu ejaan dia sebenarnya nun dengan ya ya. Tetapi apabila dia membentuk kalimah tu, bila dia sudah bergabung dengan fattaqu tu,
Dan alim ziyadah ni digugurkan. So begitu juga ya mutakalim tu pun digugurkan juga ya. Itulah komponen fattaqu ni. So bermakna sekarang ni yang ini kalau kita melihat ya, kita akan buat pembentukan kalimah, kita akan lebih mengenal macam manakah ittaqu tu dibentuk ya. Okey, yang pertamanya apakah clue yang kita nak lihat di situ ya. Tanda-tanda dia ialah pertamanya bila dia hamzah wasal ni salah satu daripada pembentukan yang menggunakan hamzah wasal di awalan tu ialah dia ada fi'il madhi pun ada fi'il amar pun ada ya. So dalam konteks ni dia mengambil fi'il amar sebab konteks ayat tu adalah fi'il amar ya. Kemudian so persoalannya fi'il amar wazan ke berapa? Ya. So clue dia ialah ta sini ya. Kita ada lihat ada 2 ta. Ada 2 ta itu clue untuk kita mengenal lah ya. Apabila ada 2 ta selepas hamzah wasal tu bermakna dia wazan ke-8 ya. Sebab dalam wazan ke-8 ada penambahan 1 ta. Ada penambahan ta dan 1 ta tu adalah daripada huruf akar ya, pertukaran daripada huruf akarnya ya. Itulah mengenai. So ini adalah sebenarnya fi'il amar wazan yang ke-8 ya. So sebelum kita membuat membuat pembentukan kalimah, kita pastikan yang kita kenal dan kita boleh menerangkan kalimah tu ya. Kalau kita tidak boleh menerangkan, nanti pembentukan kita akan gagal ya, tak berjaya. So kita terangkan dia, iaitu apa dia? Kita ambil teks ni, saya buatkan kat tepi ni. So fattaqu ni adalah fi'il mana yang terang sikit, warna merah lah, bagi terang sikit, ataupun hitam lah ya. Tulisan dia adalah fi'il ataupun fi'lun amar, fi'lun amar wazan 8. Dia ada waw al-ziyadah tu, dia adalah jamak, iaitu waw al-ziyadah ialah fa'il dia ya, pelakunya kepada kata kerja fi'lun amar tu. Tapi sebelum itu kita berikan jantina dia ya. Jadi dia itu dengan fa'il, iaitu pelaku muzakkar. Okey. Semua fi'il amar pelaku dia ialah orang kedua ya. Orang kedua, kita kalau kita boleh sebut orang kedua pun boleh. Tapi mungkin ramai yang tak faham pula orang kedua ni apa dia. Ya. Kalau nak boleh teruskan, beri mana orang kedua ni maknanya kamu. Kamu ya, jamak. Kamu. Okey, jamak dan i'rab dia yang majzum ya. Itu cara nak menerangkan kalimah ittaqu ni ya. So kalau kita nak bawa apa, sebab kita nak beri laluan untuk pembentukan kalimah tu, so kita boleh tandakan dengan warna merah ni. Ni yang penerangan kepada ittaqu ni.
Tapi kita letak belah atas lah ya, sebab dia takut dia mengganggu pula. Kita nak buat pembentukan di bawah tu, jadi ini kita letakkan belah atas ya. Ini tuan-tuan boleh alih-alih dia ya, penerangan ni. Mana-mana pun boleh letak, asalkan kita faham apa yang kita ayat ni ya. Iaitulah fi'lun amar wazan 8 dengan fa'il muzakkar kamu ya. Yang jamak maknanya ramai, kamu yang ramai ya. Yang majazum, itulah ittaqu. Fa ni quite straightforward. Fa ni adalah kalau tengok pada ayat tu apa dia, fa istinafiah lah ya, dia menambahkan lagi cerita ya, daripada yang pertama tu nak tambah lagi cerita, iaitu dalam bentuk arahan ya. Arahan yang pertama iaitu anziru. Arahan kedua Allah kata apa? Fattaqun. Okey, ni ialah isim mutakallim lah ya, non ya, atau bermakna aku, iaitu ganti nama kepada aku ya. Okey, so sekarang ni kita berkongsi macam mana kalimah ittaqu ni dibentuk ya. Untuk mengenal tu kita kena tahu apakah 3 huruf akar. Kalau kita dah biasa, kita akan tahu dia waw, qaf, ya ya. Waw, qaf, ya. Kalau tidak, kita tuan-tuan boleh gunakan gunakan ini corpus.com digital Al-Quran tu untuk melihat apakah 3 huruf akar dia ya, kalau tak biasa. So sekarang ni saya tunjukkan ya 3 huruf akar dia. So saya pergi kepada korpus tadi ya, dan kita pergi kepada nak dapatkan maklumat tentang tu, kita kena pergi ke ayat dia lah ya. Ayat dia, dan kita cari ni ilahan ni daripada ayat ni lah. So bila dah dapat itu, pergi mana? Pergi word by word ni ya. Pergi word by word. Pergi ke word by word ni, cari kalimah fattaqun tadi, yang ni dia. Tuan-tuan boleh nampak ya. Ni fattaqun ni tu. Daripada word by word. Saya tak padamkan ni dulu ya, sebab kita nak gunakan dalam pembentukan kalimah tadi. Ini fattaqun ni. Sini pun tuan-tuan boleh ada clue kat sini. Dia adalah fi'il amar ya, dan fa ni dia kata apa? Fa alfa istinafiyah ya, fa ni. Dan nun tu apa dia kata? First person singular object noun ya. Itu yang apa tu, nun, panggilkan non mutakallim ya. So mana nak cari 3 huruf akar dia? Di sini tidak ada ya. Di sini tidak ada. So tuan-tuan kena pergi ni, ni wazan ke-8. Ya. Second person masculine plural wazan ke-8 ya. Maknanya mukhatab muzakkar jamak wazan ke-8. Itu maksud dia tu. So maknanya fi'il amal ni adalah fi'il amal dalam bentuk wazan ke-8. Imperative verb ni ialah fi'il amal ya. Jadi nak cari 3 huruf akar tu, tekankan pada kalimah ni lah, fattaqun ni. So dia bawa kita kepada maklumat tentang fattaqun tu yang lebih terperinci. Tuan-tuan boleh lihat di sini apa dia? Waw, qaf, ya. Inilah 3 huruf akar dia ya. Kalau saya boleh gunakan tanda ni sekali lagi, iaitu yang ni ya. Ni dia. Waw, qaf, ya. Inilah 3 huruf akar ya. Ya, dikata sini apa? Verb triliteral root. Itu maksud dia 3 huruf akar. Triliteral itu dia 3 huruf akar. So 3 huruf akar dia ialah waw, qaf, ya. Okey. So kita gunakan maklumat waw, qaf, ya ni untuk membentuk kalimah tu ya. So kita
buang tanda tu, kita balik kepada leksi logos tadi. Sini. Ya, so dah sekarang ni kita boleh buat pembentukan kalimah dia, mulakan dengan waw, qaf, ya. Okey, so sekarang ni sudah beralis. Kita tengok kalau kita boleh aliskan dia. Inilah ya, yang nak dialihkan tu. Tadi. Okey. So kita mula dengan waw, qaf, ya. Kita ambil sinilah waw. Pergi ke line nombor 2, waw, qaf dan ya. Itulah 3 huruf akar. Okey. So tuan-tuan lihat di sini, huruf ya adalah huruf illah, huruf waw pun huruf illah, ya. Huruf waw adalah huruf illah dan huruf ya pun huruf illah. Dalam pembentukan kata dasar dia, ya, kita akan sambungkan dia lah, ya, sambungkan dia. Sambung, nak sambung, rapatkan je lah, itu dia kan. Waw, qaf, ya. So dalam pembentukan kalimah kata dasarnya, huruf illah yang pertama ni dia tidak bertukar, ya. Dia tidak bertukar, bermakna waw tu tetap mengambil bentuk waw. Sebab waw ada waw konsonan, waw yang boleh dibariskan. Ya, so jadi waw yang ini akan menjadi waw konsonan, dia berbaris. Okey. Qaf bukannya huruf illah, so dia tidak bertukar, dia masih lagi qaf, ya. So yang ini kita pindahkan dia ke atas sikit. Dan ya sini adalah huruf illah, dia akan bertukar kepada alif maqsurah. Ya, dia bertukar. Dia huruf illah di belakang tu dia akan bertukar kepada alif maqsurah. Itu dia, ya. Itu kata dasar dia. Ya. So waqa adalah kata dasar kepada waw, qaf, ya. Okey. So tadi kita kata dia apa? Fi'lun amar wazan ke-8 dengan fa'il muzakkar kamu, ya, ataupun mukhatab jamak yang majzum. So kalau dia fa'il amar wazan ke-8, jadi kita kena mengambil acuan fi'il amar wazan ke-8. Ya, so kita tengok daripada mana tu? Kita tengok daripada template ni lah. Ya, mana dia fi'il amar wazan ke-8, ini fi'il amar, dan wazan ke-8 ialah yang ni, ya, bawah ni. So kalau kita tandakan di sini, kotakkan dia. So ni dia, ya, fi'il amar wazan ke-8. Mana fi'il amar? Ni bawa ke atas, ini fi'il amar, ini wazan ke-8. Jadi dia punya acuan dia ialah ni lah, ifta'il. Okey, ifta'il. Kalau nak copy sini boleh, kalau nak type dalam pembentukan kalimah tu pun boleh, dua-dua boleh. Ya. So sekarang ni saya copy saja pada sini, ya, copy pada sini, dan saya akan buatkan kotak-kotak ni supaya dia tidak mengganggu, ya, pembentukan kalimah kita tu. Ada dua cara, ya, boleh clear drawing ataupun boleh undo saja, hilangkan tanda ni, ya, kita kopikan yang ni.
Ya, if ta'in ni boleh copy saja daripada template ni, bawa ke Lexilogos. Okey, masukkan ke dalam acuan ni. Itulah acuan yang kita nak guna nanti ya. If ta'il. So daripada 3 huruf kata dasar, kita masukkan waw, qaf dengan alif maksurah ni ke dalam yang ini ya. Supaya dia membentuk kata terbitan. So kita ada huruf akar, kita ada kata dasar, sekarang kita nak membina kata terbitan. Untuk membina kata terbitan, tuan-tuan kena gunakan acuan ya, acuan dia daripada fa'il lam tadi. Jadi bila kita sudah kenal pasti acuan tu, apa yang kita buat ialah kita akan masukkan 3 huruf dalam kata dasar tu ke dalam acuan. Ya, iaitu yang pertama sekali waw ni kita gantikan fa. Ya. Waw gantikan fa sebab fa adalah huruf yang pertama. Okey, huruf kedua ialah qaf. Qaf kita gantikan mana? Qaf gantikan ain ni. So bermakna bila masuk ke dalam acuan ni, qaf tu akan mengambil baris bawah. Ya, waw tadi mengambil baris sukun. Okey. Dan ketiganya ialah hamzah qata. Alif maksurah kita akan gantikan lam. Ya, lam yang sukun. Jadi kita akan dapati alif maksurah yang sukun. Itulah kata terbitan dia. Ya. So sekarang ni kita bentukkan kata terbitan tu dengan memasukkan yang ni ke dalam acuan ya. Okey. So kita buat kata terbitan ni sekarang. Apa kita buat? Kita copy je ni dulu acuan ni. Letak di sini dan kita gantikan satu-satu ya. Yang bermakna apa tadi saya kata? Saya ulang sekali lagi ya supaya tuan-tuan jelas. Iaitu fa ni kita ganti dengan apa? Fa kita ganti dengan waw. So maknanya di sini akan menjadi waw yang sukun ya. So sekarang saya gantikan fa ni kepada waw tu. Waw yang sukun. Itu cara dia. Jadilah iu ta'il. Okey. Ta ni adalah tambahan, tak boleh dibuangkan ya sebab dia ada tambahan. So dia mesti ada di situ. Dan lepas tu ain ni ya, so ain ni kita ganti dengan padamkan dulu yang ni. Ya, ain yang ini kita gantikan dengan qaf. Yang ni. Qaf ni. Jadi bila qaf ni masuk ke dalam ini dia akan jadi qaf yang baris bawah iaitu qaf kasrah. Okey. Sekarang ni saya buang ain tu ganti ke dengan qaf yang berbaris bawah. Baris bawah. Baris bawah mana? Yang ni ya. Okey, kalau rapat sangat tuan-tuan boleh dengan qaf tu rapat sangat ya, tuan-tuan boleh masukkan ni ya. Guna extension. Boleh ya. Okey, dan akhir sekali ialah lam. Okey, lam ni kita nak gantikan dengan apa? Lam yang sukun ni acuan kita gantikan dengan alif maksurah. Ya, huruf yang ketiga tu. So jadilah dia alif maksurah yang sukun. Ya. So saya gantikan dia dengan alif maksurah yang sukun. Kalau nak type daripada sini pun boleh ataupun nak copy daripada sini pun boleh. Sebab inilah alif maksurahnya kita nak masuk ke dalam situ. Ya, so kita copy di situ, bawa ke sini, gantikan lam tu dengan alif maksurah dan sukunkan dia. Ya, itu dia. Jadi apakah kalimah dia? Iu taqi. Iu taqi. Bunyi dia macam tu ya. Iu taqi.
Tapi sekarang ini alif ni adalah alif mafruh, alif mad. Alif mad tidak boleh disukun. Ada bunyi macam dengung sikit. Mana okey. Jadi kalau alif mad yang sukun, tuan-tuan tengok sini. Ini alif mafruh adalah alif mad dan dia bersukun, kita kena gugurkan dia. Ya, gugurkan dia. Dia tak exist. Ya, kena gugurkan dia. Dalam proses tu kena gugurkan dia. Iaitu kita ambil yang ni, bawa ke sini, kita gugurkan yang alif maksurah ni, ya. Alif maksurah yang sukun kena gugur, buangkan dia. Jadilah iu taqi. Ya, kemudian pada masa yang sama, ini waw dalam wazan ke-8, waw yang sukun daripada huruf illah waw ni, ya. Bila dia sukunkan, dia kena tukarkan kepada ta yang sukun. Waw tukar pada ta. Jadi waw sukun kena tukar pada ta sukun. So kita buat serentak sekali, ya. Dua perkara kita buat dalam step yang ni, ya, iaitu waw tu kita tukar kepada ta yang sukun. Ta sukunkan dia, jadilah itu dia. Ini step yang keempat, ya. Step pertama 3 huruf akar, step kedua kata dasar, step ketiga kata terbitan. Kata terbitan tu perlu diubah suai, sebab yang alif maksurah sukun tak boleh, ya, tidak ada. So buangkan dia. Waw yang sukun kena tukar kepada ta. Ya, so apa yang terjadi sekarang? Ta yang sukun bertemu dengan ta yang berbaris. So ini kita perlu tukarkan dia kepada ta bertasydid dan baris atas. Okey, kalau panjang sangat saya akan bawa ke bawah nanti. Ya, so yang ni apa kita buat? Kita buang ta yang pertama. Ta yang kedua tu kita tasydidkan dia. Sebab dia membabitkan hukum idgham mutama silain. Mana tasydid? Yang ni. Okey. Ya. So, apakah kalimah fa'il amal dia? Ialah kata terbitan dia ittaqi. Ni dia, ya. Kata terbitan dia ittaqi. Asalnya yang ni tapi kena betulkan, buat perubahan dia sehingga dia menjadi kalimah yang diguna pakai di dalam Al-Quran, iaitu ittaqi. Okey. Dan sekarang ni saya turun ke bawah sebab kalau tidak dia panjang sangat sebelah itu. Saya sambung belah bawah sini, ya. Okey. Kalimah dia ialah fattaquni, ya. Jadi kena buat perubahan lagi lah. Yang sesuai sehinggalah dia menjadi kalimah fattaquni, ya, iaitu kita tambahkan fa ni di awalan dia, ya. So kita copy je di sini. Fa, copy dia, tambahkan kepada yang inilah ittaqi ni. Copy masuk sini. Kemudian ittaqi ni kita nak jamakkan dia, kena tambah waw alif ziyadah, ya. Tambahkan sini ke depan ittaqi itu kepada masukkan waw alif sebab nak menjamak. Yang ni mufrad. Ya, semua kata terbitan dalam bentuk singular, ya, mufrad. So kena tambahkan dia, ya. Tapi dia lepas pada tu ada ni. So tambahkan nun ya ni. Asal dia ialah nun ya, ya. Maaf Tuan. Ittaqi di sini dia selalu terbitan kita temu dia nakirah. Di sini Nakirah. Di sini adalah kata kerja lah. Kata kerja. Kata terbitan bergantung pada isim. Kalau isim nakirah. Nakirah lah. Kata kerja tak ada. Kata kerja tak ada lah.
So sekarang ni dah boleh gabung lah. Kalau nak gabungkan semua sekali pun boleh. Kalau nak gabung step by step pun boleh ya. Kita gabungkan yang tengah ni dulu. Yang itaku dengan wow non ni ya. Okey, kopikan dia ke sini. Ya, ni kita gabungkan, kita buang tanda campur tu lah. Ya, dia jadi macam tu. Lihat, kerana dia sudah bergabung dengan wow, dia bertemu dengan wow mat, Qaf tidak boleh lagi mengambil baris bawah ya. So dia kena tukar kepada baris dhammah. Dhammah di sini ya. Jadilah fa dengan ittaqu, lepas tu ni. Ya. So yang ni baru kita boleh habiskan dia ya. Iaitu kita bawa ke bawah ni. Letakkan arrow dan kita copy saja sini ke sini dan kita selesaikan dia ya, iaitu fa dengan ittaqu ni kita boleh gabungkan ya. Lepas tu non ni buangkan ya mutakallim ya, bila dia bercantum dengan fattaqu dan ya mutakallim tu digugurkan. So sekarang ni kita boleh gabungkan ya. So lihat apa dia, sebab dia objek. Dia adalah maf'ulun bih kepada fattaqun. So objek tu dia mengambil alih tempat. Ya, dia mengambil alih tempat alih ziyadah tu. Alih ziyadah tu tak diperlukan lagi ya. So kita buangkan alih ziyadah tu. Ya, so dia menjadi fattaquni. Itulah ya, sama dengan apa yang kita nak bincangkan tu. Ya, dia fattaqu inilah ya. Daripada waw qaf ya menjadi kata dasar waqa. Lepas tu ambil acuan ifta'il, iaitu acuan fi'il amar wazan ke-8. Nah ni ya acuan dia. Doktor boleh tak apa tu hamzah wasal tu digugurkan tak boleh? Macam mana? Hamzah wasal? Dia gugurkan tak boleh. Tak gugur, dia ada ni. Tak, maksud kalau kita gugurkan tak, jadi tak betul lah. Kenapa nak gugur? Dia acuan dia ada hamzah wasal. Oh, dia kena acuan dia tu lah. Dia tak gugur ya. Dalam ni ya, dalam ni. Jangan gugur ya, sebab dalam Al-Quran tu dia tak gugur ya. Dia kena ikut dengan acuan dia jugalah, tak boleh gugur lah. Dalam acuan memang ada dan dia tidak digugurkan ya, tengok. Tak ada digugurkan sampailah menjadi kalimah. Dalam kalimah tu dia ada hamzah wasal tu. Okey. Maksudnya tambah saja di depan dia. Masuk saja di depan dia kan. Masukkan fa saja, dia tidak gugur. Fa dengan alif hamzah wasal boleh dicantum. Boleh dicantum. Hamzah wasal, fa hamzah wasal. Maksudnya kalau ada huruf-huruf tambahan tu boleh digugurkan lah. Kalau yang ada dalam acuan memang tak bergugur lah. Ada kes yang digugurkan, ada kes tidak digugurkan ya. So dalam konteks ni dia tidak digugurkan lah hamzah wasal tu. Ni Ustaz, apa ni? Oh, hamzah wasal boleh duduk tengah-tengah. Boleh. Asal dia ni ya. Asal dia depan. Tetapi bila ditambah fa tu, jadi fa tu dia depan pada hamzah wasal. Ya, so dia kenalah letak belah depan. Ni kan susunan dia fa hamzah wasal. Jadi sambungkan saja fa dengan hamzah wasal tu. Okey, so bila kita sudah ni, kita dah boleh memberi makna kepada fattaqun ya, iaitu fa tu ialah kita pergi ke boleh kita gunakan Arab bahasanya maka arahan tu kepada orang kedua, kamu semua takutkanlah. Takutkanlah. Takwa ni sebenarnya bukan makna takut yang kita faham tu, tapi dalam bahasa Melayu tak ada kalimah lain ya dalam konteks ni ya.
Tapi kalau nak lebih tepat, maksud dia apa? Bertakwalah. Itu patutnya. Ya, maka bertakwalah itu lebih tepatlah ya. Kita letak bertakwa, jangan sebut takut. Takut ni macam orang takut hantu pula, lain ya. Bertakwalah supaya tak hilang makna bertakwa tu ya. Maka kamu semua bertakwalah kepadaku. Padaku ya. Akulah alif kaf waw. So ni adalah objek dia kepada aku ya. Jadi itulah akhirnya dia menjadi cara kita menerangkan apakah padaku ni itu. Yang ni kita boleh adjust sikit. Select. Okay. Ni dimasukkan ni. Okay. So bila siap tu kita boleh simpan dia lah. Simpan, tekan print screen. Ya, so dia akan simpan dalam screenshot bila-bila kita nak guna. Cuma sekarang ni kita yang eloknya kita masukkan rujukan. Jangan lupa ya. Lain kali nak merujuk ayat berapa tadi? 16. 2. Okey. Dia ayat yang ke berapa tu? 15 ialah ilaha, illa 16, 17, 18. Yang ke 18. Ya, buat sebagai rujukan lah ya, itu surah An-Nahl ayat kedua, kalimah fattaqu ni adalah yang kalimah ke-18, betul ke? Ilahan la ilaha illa ana fattaqun. 15, 16, 17, 18. Betul lah. Ya, yang ni tadi. Okey. Yang ni 15. Tengok di sini dia 15. 16, 17, 18. So maknanya fatakuna adalah kalimah yang ke-18. Dan kita boleh print screen sekali lagi. Kita buangkan yang lama tu untuk kita buat rujukan nanti. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita akan sambung dengan ayat yang selepasnya lah ya. Ilahukum ilahu wahidu fallazina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkirah ya. Sini aku.